Bila van ni dah tak nampak lagi pada pandangan mata kami pada malam tu, kami semua pun teruslah masuk ke dalam rumah. Tutup pintu dan kunci semua pintu rumah tu. Masing-masing dah masuk dalam bilik dah. Sebab masing-masing dah nak masuk tidur. Sebab esoknya pun sekolah. Tiba-tiba dalam kita orang semua dah start dah baring-baring kat atas katil lah. Tiba-tiba. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Abah dah balik ni. Assalamualaikum. Bang. Abah balik tu bang. Kau tak dengar ke suara abah tu tengah ketuk pintu? Ya lah. Suara abah lah. Tapi cepatnya abah balik. Baru berapa minit pergi. Takkanlah dah balik. Tertinggal barang kot agaknya tu. Lah, tinggal barang lah agaknya tu. Jadinya waktu tu abang saya pun teruslah bangun. Berlari abang saya ni pergi ke pintu depan rumah tu. Bah, kejap. Alung datang ni. Alung nak buka pintu ni. Bah? Tak ada orang. Abah? Ramai juga yang tak tahu sejarah puasa ni dulu. Zaman Nabi dulu mula-mula puasa macam mana? Mula-mula puasa ni adalah daripada lepas maghrib sampai isyak. Buka puasa daripada maghrib sampai isyak. Lepas isyak kena puasa balik sampai esok. Dulu asalnya begitu. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Orang-orang sebelum Nabi macam tu. Bayangan. Dan syarat dia pula jangan tertidur waktu tu. Contoh dia tertidur dekat-dekat nak berbuka, dia terlelap. Jaga-jaga dah habis azan, maka dia tak boleh buka puasa. Dia kena sambung puasa. Syarat dia macam tu. Ada seorang sahabat entah macam mana terlelap. Dia terlelap, memang jaga-jaga dah habis azan. Jadi dia tak boleh berbuka, maka dia teruskan puasa. Esok tu dia bekerja di ladang tamar, langsung pingsan. Sebab tak larat. Lepas pada itulah turun ayat seterusnya, ayat 184 tu pula, ayat seterusnya pula memberitahu macam mana puasa, macam mana kita puasa pada hari ni. Jadi syukurlah kita tu okey tu. Kan? Jadi kalau kita tengok negara-negara Amerika Selatan untung. Sebab mereka berpuasa sekejap je, dalam 9 jam. Tak sampai meniaga bazar Ramadan dah. Tiba-tiba dah nak berbuka kan. Jadi macam tu lah kan. Jadi apa kata kita buat lawatan sambil belajar kat sana. Kan? Tak payahlah puasa lama sangat kan. Ada negara tu 3 jam je malam. Bayangkan, kejap dah sahur. Baru buka dah sahur. Macam mana? Kan? Jadi itu pun ramai yang tak nak pergi pada bulan puasa. Negara kita Malaysia sedang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada anda semua. Selamat datang ke channel Kisah Seram Malaysia. Diharapkan anda semua pada hari ini sihat-sihat belaka lah hendaknya ya, insya-Allah. Baiklah, disclaimer dulu ya. Semua kisah-kisah yang saya ceritakan dekat sini pada hari ini anda anggaplah sebagai satu hiburan sahaja. Jangan terlampau taksub ataupun terikut-ikut ya. Baiklah, sebelum kita bermula, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Waj'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim sadda fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, tanpa membuang masa lagi untuk hari ini Abang KSM ada 4 buah cerita yang nak diceritakan kepada anda semua. Jadinya marilah kita terus ke video yang pertama dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai pelindung kami.
Okey. Macam mana hari ni anda semua sihat-sihat belaka lah hendaknya, insya-Allah. Macam mana puasa hari ni? Okey tak? Semoga puasa anda semualah diterima. Kita punya amalan dalam bulan-bulan puasa ni semuanya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, tanpa membuang masa lah untuk malam ni kita terus dengan kisah yang pertama ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam semua. Nama saya Nurul, berumur 35 tahun. Tinggal di Pahang dan dah pun berkahwin. Anak pun dah 3 orang. Okey, kisah yang saya nak ceritakan ni adalah kisah zaman saya kecil-kecil dulu. Bukan apa, sebab tiba-tiba je teringat pasal kisah ni. Bila sekarang ni tengah baring-baring dengan anak-anak ni dekat atas toto. Tiba-tiba teringatkan satu kejadian pada waktu dulu-dulu. Saya ni anak polis lah dan tinggal di dalam camp. Dan saya ringkaskan cerita lah. Ketika tu kami ni ada 6 adik-beradik lah. Nak dijadikan cerita, adik kami yang paling bongsu tu demam tau. Demam panas sangat. Panas gila-gila punya. Sampaikan boleh kena sawan dia tu. Tak tahulah sebab apa dia jadi macam tu. Entah main kat mana entah. Sampai boleh macam tu. Dan bila dah terlalu panas macam tu lah, adik saya ni pula dah mula mengacau-kacau. Dan mak pun minta lah tolong pada jiran untuk inform pada abah yang tengah bekerja pada waktu tu. Dan suruh minta diinformkan pada abah, minta abah ni balik. Sebab mak saya nak bawa adik saya ni, bawa adik kami ni pergi ke hospital. Sebab dah terlalu teruk sangat demam dia tu. Mengacau-kacau dia tu dah teruk sangat lah senang katakan. Jadinya waktu tu, kamp polis tempat tinggal kami ni dikelilingi dengan hutan lah. Yang agak tebal jugalah. Kalau siang hari tu, redup je tempat kami ni. Sebabnya dikelilingi dengan pokok-pokok. Dan kalau malam hari, tak payah cerita lah. Memang seram lah cerita dia. Memang suram je kawasan tempat kami tinggal tu. Jadinya agak payah jugalah kalau nak ke hospital tu. Sebab kita orang ni duduk dekat kawasan yang boleh kata tak membangun sangat lah. Jadinya lagi satu, kalau daripada tempat yang kami tinggal ni, nak pergi ke hospital tu, kena tempuh jalan yang agak mencabar jugalah. Jadinya, malam tu bila dah pesan pada jiran sebelah rumah tu, abah pun baliklah ke rumah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mak, abah dah balik ni. Bang. Bang, si Umar ni bang, demamnya teruk sangat dah ni. Sampai dah mengacau-kacau dah ni. Kita bawa dia pergi hospital bang. Umar teruk sangat ke? Yelah. Jom. Mari sini Umar tu. Mari sini saya dukungkan. Jadinya ayah pun dukunglah adik kami ni. Bawa masuk ke dalam van polis bersama dengan mak saya. Dan malam tu, mak saya pun ikut sekali lah pergi ke hospital pada malam tu. Jadinya kami semua ni duduk je kat depan pintu rumah tu. Tengok je van berlalu pergilah. Bawa adik saya dengan mak saya dengan ayah saya ni pergi ke hospital pada malam tu. Bila van ni dah tak nampak lagi pada pandangan mata kami pada malam tu, kami semua pun teruslah masuk ke dalam rumah. Tutup pintu dan kunci semua pintu rumah tu. Masing-masing dah masuk dalam bilik dah. Sebab masing-masing dah nak masuk tidur. Sebab esoknya pun sekolah. Tiba-tiba dan kita orang semua dah start dah baring-baring kat atas katil lah. Tiba-tiba. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Abah dah balik ni. Assalamualaikum. Bang. Abah balik tu bang. Kau tak dengar ke suara abah tu tengah ketuk pintu? Ya lah. Suara abah lah. Tapi cepatnya abah balik. Baru berapa minit pergi. Takkanlah dah balik. Tertinggal barang kot agaknya tu. Lah tinggal barang lah agaknya tu. Jadinya waktu tu abang saya pun teruslah bangun. Berlari abang saya ni pergi ke pintu depan rumah tu. Kejap. Alung datang ni. Alung nak buka pintu ni. Bah? Tak ada orang. Abah? Dan dekat luar rumah tu tak ada sesiapa. Senyap, sunyi je. Bang. Mana abah bang? Entahlah. Abang buka pintu tadi, tak ada sesiapa pun dekat luar tu. Assalamualaikum. Bang. Tu abah ketuk pintu tu lagi tu. Buka lah bang.
Tak payah buka lah, tak payah buka. Itu bukan Abah tu, itu bukan Abah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Buka lah pintu ni. Abah dah balik ni. Janganlah biar Abah sorang-sorang kat luar ni. Jadinya waktu tu kan, kita orang terus terdiam tau dekat dalam rumah tu. Memang tak beranilah cerita dia nak buka pintu tu. Nasib baiklah adik-beradik yang lain ni semua dah tidur. Kalau tak confirm waktu ni Will dengar macam tu, confirm masing-masing dah menangis dah. Silap-silap dia orang pula yang meracau pada malam tu. Makin parah lah jadinya kalau dia orang semua jadi macam tu. Dan saya dengan abang waktu ni kan, diam je tau. Lama-lama kan, benda tu senyap sendiri tau. Baru je saya nak buka mulut, nak tanya abang tu, tiba-tiba saya pandang abang. Abang pun pandang saya tau. Lama tau kita orang fikir nak angkat ke tak, nak angkat ke tak. Buatnya kalau angkat ni tiba-tiba dengar suara mengilai kat telefon tu. Dah boleh meninggal saya kat situ nanti. Jadinya abang saya lah yang bangun. Terus pergi ke ruang tamu. Abang capai ganggang telefon rumah kami tu. Assalamualaikum. Dan Alhamdulillah, suara Abah yang keluar kat situ. Dan Abah beritahulah yang malam ni Abah dengan Mak ni tak dapat balik sebab adik kena tahan ward. Mak dengan Abah ni kenalah uruskan adik dulu dekat hospital. Selesai nanti, barulah Mak dengan Abah tu balik. Kalau ada apa-apa, kata dia, minta tolong dekat jiran sebelah rumah tu, nama dia Cik Ana. Jadinya, bila dah Abah kata macam tu, teruslah terdiam saya dengan abang tu. Dan iakan je lah apa yang Abah kata. Terkedu pun ada juga. Siapalah agaknya yang ketuk pintu rumah kami pada malam-malam macam ni. Tapi yang bestnya, malam tu kami tidurlah ramai-ramai dekat atas toto dalam bilik mak Abah je. Sedar-sedar je dah masuk tengah hari besok dah. Dan esoknya semua puting sekolah. Sebab tak sedar pagi tadi nak bangun tidur tu. Sedar pun sebab dengar suara Abah bagi salam. Dan masa tu bila dengar suara Abah je, legalah hati kami waktu tu. Dan abang pun ceritalah dekat mak kami apa yang terjadi pada malam tu. Nasib baiklah tak kena marah sebab tak pergi sekolah. Dan mak cakap, mak lupa nak pesan awal-awal. Jangan buka pintu kalau dengar orang ketuk pintu malam-malam buta. Kata mak macam itulah. Dan ini adalah kisah seram Malaysia pembukaan pada malam ni. Macam mana anda rasa dengan kisah seram Malaysia pembukaan ni? Semoga anda terhibur. Sebab KSM masih ada lagi kisah-kisah yang nak diceritakan. Kita terus dengan kisah yang kedua pada malam ni. Okey, baiklah. Sampailah kita ke kisah yang kedua pada malam ni. Jadinya, kita terus dengan kisah yang kedua pada malam ni. Kisah ni adalah kisah benar pengalaman saya sendiri. Bukan nama KSM lah. Kisah pencerita ni lah. Dan nama dia diminta dirahsiakan. Okey, kejadian ni berlaku pada 9 September 2021. Dan saya baru sedar sebenarnya bila cek-cek kalender, rupa-rupanya 9 September tahun 2021 tu, rupanya adalah malam Jumaat. Okey. Waktu tu, saya nak pergilah cuba jogging dekat kawasan baru dekat Putrajaya. Memandangkan P2, P3 dan P4 selalu ada polis ronda-ronda dekat kawasan situ. Jadinya pada malam tu lah, saya dengan kawan saya ni carilah pot jogging dekat area-area kat situ juga. Tapi dekat area lain lah yang tak ada kawasan yang ada polis, yang ada orang kat situ. Google, jumpalah ada satu jogging track ni dekat Presin 18. Tepi tasik tau. Hujung jalan tu ada satu stesen minyak Shell. Dan dekat situlah saya parkkan kereta saya. Dan kita orang mula sampai kat situ, kita orang dah park kereta, kita orang singgah kejap. Gunakan toilet Shell dekat situ. Dan masa saya singgah tu lah, kalau tak silap saya lebih kurang pukul 8 malam lah lebih kurang. Dan Shell tu pula pekerja-pekerja dia semua dah balik tau masa tu. Tapi toilet ni masih lagi dibuka lah. Kemudiannya, lepas saya keluar daripada toilet ni, saya terdengar tau, macam bunyi apps Duolingo tu. Dan apps tu, kalau kita jawab betul kuis dia tu, dia akan berbunyi.
Macam tu lah lebih kurang bunyi dia. Adalah waktu tu kan, pada malam tu lah, adalah dalam 5-6 kali jugalah saya dengar bunyi tu kan. Dan bunyi tu memang sangat-sangat jelas. Jelas gila lah bunyi apps tu. Macam mana saya tahu yang apps tu bunyi dia tu? Sebab kawan saya ni memang suka betul main Duolingo tu. Memang addict betul dia main Duolingo tu. Sebab time tu dia tengah sibuk belajar bahasa Jerman. Dan saya pun waktu tu bila dah siap, saya pun keluarlah dulu. Jadinya bila saya dah kata dah duduk dekat depan cermin tu kan, tunggu kawan saya duduk kat dalam tu dengar-dengar macam tu, dah saya pun dah duduk lama-lama sangat pun buat apa. Saya pun keluarlah daripada toilet tu. Dan bila pula kawan saya ni keluar daripada toilet tu, saya pun tanyalah pada dia. Dia ada main ke Duolingo kat dalam toilet tadi? Sekali dia kata, mana ada, aku tak ada main pun. Bateri handphone aku pun dah habis lah. Okey. Masa tu, saya pun dah mula rasa macam pelik tau. Apa yang saya dengar tadi sebenarnya? Siapa yang main Duolingo tu? Lantak lah kan. Saya pun malas nak fikir banyak-banyak. Lah, saya ni jenis yang sebenarnya malas lah nak layan perkara-perkara macam mistik-mistik macam ni. Bagi saya, sesuatu kejadian tu pasti ada penjelasan secara logiknya. Jadinya saya pun waktu tu ambil tak peduli je lah benda-benda tu. Saya buat tak tahu je lah benda tu. Dan teruslah kami berdua ni, teruslah pergi jogging. Mulakan jogging kami tu. Masa saya mula jogging tu, tak silap saya dalam pukul 8 suku lah lebih kurang. Dan kami mulakan jog tu daripada Shell dan pergi ke arah jambatan yang melalui pusat futsal sebelah bangunan gas Malaysia tu. Dan dari situ saya macam perasan satu benda tau. Tempat tu sunyi sangat, sunyi sesunyi-sunyinya. Dan dia punya sunyi tu memang lain macam lah. Sunyi dia rasa macam scary pun ada, rasa creepy pun ada. Dan saya tak rasa lah tempat-tempat macam ni orang suka jog malam-malam tau. Sebab tempat dia memang vibe dia tu lain macam sangat. Tapi dalam hati saya ni sebenarnya saya lagi suka lah. Sebab memang niatnya nak cari tempat yang memang tak ada orang dengan tak ada polis kan. Tak nak kena gangguan lah. Barulah tenang sikit nak berjogging tanpa gangguan. Jadinya saya dengan kawan saya ni pun jogging lah. Jogging kan. Saya ni bila dengan dia ni memang selalu menganjing dia ni tau. Sebab dia ni memang jenis penakut hantu lah sangat-sangat. Jadinya saya pun selalulah menyangkat-nyangkat dia tu. Tapi yang jadikan kawan saya seorang ni nak jogging pada malam tu pun sebab dia pergi dengan saya. Bila ada teman, bila saya ada tu dia jadi macam kuat semangat lah sikit. Dan kami pun teruslah jogging. Makin kami masuk ke dalam lah, keadaan kat situ makin lama makin sejuk, makin sunyi. Dan lampu hala ke jambatan tu makin lama makin suram je saya lalu tau. Dan ada kawasan yang langsung tak berlampu. Dan saya punya jogging pace ni dah makin lama makin cepat. Jadinya saya pun makin penat lah. Dan masa jog tu saya ni pakai earphone tau. Dan earphone saya ni jenis ada satu feature lah untuk dengar lagu. Dan pada masa yang sama dekat earphone ni juga dia boleh dengar surrounding, dia boleh catch sound daripada surrounding tu lah. Biasanya kalau jog saya akan activatekan feature ni sebab takutlah kot-kot ada kereta ke datang daripada arah belakang ke apa benda-benda ke kan. Jadi saya dengar lah bunyi surrounding tu. Jadinya bila sampai dekat satu tempat tu yang tak ada perumahan langsung tau, kat situ memang gelap je. Kanan saya tasik, kiri saya ni hutan tebal. Tiba-tiba saya rasa seram, rasa sejuk pula dekat situ tau. Saya ni yang tak layan benda-benda macam ni pun, benda-benda mistik macam ni pun boleh rasa seram tau. Korang bayangkanlah tempat tu macam mana pada malam tu Sambil elok saya layan pace saya jogging tu, tiba-tiba saya dengar tau bunyi apps Duolingo tu datang betul-betul daripada arah hutan tu. Allahu Rabbi. Saya tengok kawan saya tak ada buat apa-apa reaksi pun. Jadinya saya simpulkan bunyi tu memang saya seorang je yang dengar. Dan saya punya jantung pun dah makin lama makin laju tau. Jadi dudam. Jadi saya makin rasa macam penat dah. Dan saya pun minta lah kawan saya ni stop kejap daripada jogging sambil saya baca ayat kursi dalam hati tau. Dan saya langsung tak nak beritahu kawan saya ni sebab saya takut dia takut. Kalau lah saya beritahu dia, kalau buatnya dia panik pula sekarang, lagi panjang ceritanya. Sampai di pekarangan jambatan tu, yang kawan saya ni pula boleh nak ngada-ngada nak naik pula, nak rentas jambatan tu dan nak pula jogging dekat sebelah sana tasik tu.
Dan saya kata, jangan, tak payah, kau jangan cari pasal. Dan saya bagilah alasan. Kat situ ada polis lah, apa benda lah, macam-macam lah saya bagi alasan. Padahal sebenarnya waktu tu saya dah takut tau. Dan saya fikir kawasan tu dah lah tak ada orang. At least dekat sini, belah-belah tasik belah sini adalah juga perumahan. Kalau ada apa-apa, bolehlah juga nak terpekik tolong ke minta tolong kan. Dan kawan saya ni pula boleh mengada-ngada. Duk tanya soalan-soalan obvious. Kenapa kau tak nak jogging belah sana? Takut ke? Takut ke? Dia ni kan nak main beli-beli saya pula. Tapi saya pun waktu ni saya diam tau. Saya cuma bagi alasan, tak payahlah lalu dekat jembatan tu. Nanti silap-silap kena saman karang baru tahu. Okey, waktu ni Putrajaya, dekat Putrajaya ni, kita tak boleh jogging tau lepas pukul 8 malam. Jadi saya pun bagi alasan macam tu lah. Padahal kawan saya ni dia tak tahu yang saya ni sebenarnya dah seriau dah waktu ni. Yelah, saya dengar bunyi orang mana entah main Duolingo dalam hutan-hutan tebal macam ni, malam-malam macam ni. Dan masa on the way balik tu pula, phone saya pula dah habis bateri tau. Jadi waktu on the way nak balik tu, saya dah tak boleh nak dengar lagu dan tak boleh nak tengok map. Dan jam saya je lah yang record fitness activity saya waktu tu. Dan masa balik tu, saya lalu dekat satu rumah banglo lah, rumah besar dan gelap kat situ. Dan rumah tu, saya rasa memang rumah tak ada penghuni lah. Sebab memang ada banner kuning standard tu, yang ejen-ejen iklan tampal untuk jual rumah tu kan. Dekat situ dia memang ada tampal benda tu lah. Dan malam-malam tu, saya tak nampak lah ditulis apa. Bila siang, saya cari rumah tu sebenarnya rumah untuk disewa rupanya. Okey, kita sambung balik cerita dia Yang kawan saya ni, dia jog depan saya tau. Sekali dia jog kan, tiba-tiba dia stop je dekat depan saya macam tu. Dia tenung je lama-lama. Dan bila saya lari ni, saya jog sampai dekat sebelah dia lah. Saya pun tanyalah kenapa. Kau nampak apa? Lepas tu, muka dia ni tiba-tiba pucat habis. Tiba-tiba panik tak tentu arah dia ni. Dan dia kata, jom. Balik lah cepat, jom lah balik. Dan saya pun bila dah jadi macam tu, dia macam tu, saya lagi panik. Saya punya seram pun tak habis lagi yang tadi ni. Tambah pula dia ni pula dah macam ni kan. Bila dah masing-masing dah hura macam tu, time tu lah angin kuat tau. Dia macam ada satu angin ni kuat duk tiup daripada arah tasik tu. Dalam hati saya ni tobat dah. Tak nak saya jog malam-malam dekat area-area dekat sini. Jadi waktu tu kan kita orang ni lari. Pecut tau. Bukan lari biasa, memang pecut je. Nampaklah ada motor polis datang ke arah kami waktu tu. Menggelabah kami. Terus tukar laluan. Terus tukar jalan lain. Daripada lalu tepi tasik ni, lalu ke jalan besar pula. Daripada seram pada momok tu, sekarang ni dah seram pada polis pula. Seram kalau kena saman musim-musim PKP ni kan. Dipendekkan ceritalah, sampailah kami dekat kereta kan. Dan saya pun tanyalah dekat kawan saya, tadi kau nampak apa dekat rumah tu? Sekali dia kata, dia nampak ada nenek tua pendek tau, duk berdiri je kat tepi balkoni tu. Masa mula-mula dia nampak tu, dia macam tak percayalah mata dia. Jadinya dia stop kejap dan untuk imbas, untuk pandang lagi sekali, nengok betul-betul kan. Dan kali kedua dia pandang dekat balkoni tu, makcik tu dah tak ada, dah hilang dah. Dan dia kata yang dia perasan mula-mula tu, dia nampak macam nenek tua, bongkok, memang bongkok habis, sampai nampak macam pendek nenek tu. Dan kedudukan nenek tua tu betul-betul menghala ke arah dia dan duk tenung je dia daripada arah balkoni tu. Dan dalam hati saya ni sebenarnya waktu tu, saya memang dah agak dah, mesti ada benda yang tegur dia ni. Dan bila saya teringat balik, saya teorikanlah benda ni. Dia akan kacau diri kita yang paling kuat lah. Dan saya ni, kelebihan saya ialah pada telinga saya. Saya ni selalu mampu dengar bunyi-bunyi yang jauh. Macam telinga saya ni clear lah. Kalau ada banyak sumber bunyi daripada satu tempat tu, saya boleh asingkan bunyi tu satu persatu. Dan kalau saya tengah buat apa-apa pun, telinga saya ni sangat-sangat sensitif tau. Boleh dengar dan ingat apa yang berlaku sekeliling saya. Walaupun orang lain kadang-kadang tak perasan pun bunyi tu. Dan kawan saya ni pula, dia punya kelebihan ialah pada penglihatan dia lah. Penglihatan dia memang baik lah. Memang tajam dan kuat. Tak kira lah malam ke siang ke, memang jauh dan tajam penglihatan dia tu. Dan boleh nampak dengan terang dengan jelas. Jadi sebab itulah saya ni diganggu dengan bunyi. Manakala kawan saya pula diganggu dengan penglihatan. Jauh di sudut hati saya ni. Dan saya rasa tak apalah. Tak nampak pun lagi bagus lah. Yang dah dengar ni dah cukup mengemang dah. Tambahan pula Putrajaya ni memang asalnya kawasan kelapa sawit. Dan banyak penempatan orang asli yang dipindahkan sebelum Putrajaya ni dibina. Persoalannya,
adakah kubur-kubur lama tradisi orang asli tu pun dipindahkan? Saya tak rasalah orang pihak kerajaan ataupun pihak yang membangunkan projek dekat Putrajaya tu akan pergi seteliti itulah. Entah kawasan hutan yang tak ada pembangunan tu memang bekas kubur-kubur tinggalan tok batin orang asli waktu silam zaman-zaman dululah. Bila cerita pasal orang asli ni, faham-faham sajalah ilmu dan amalan diorang ni penuh campur tangan dengan makhluk alam sebelah sana. Rumit dan bukan senang difahami oleh semua orang. Barangkali ada tempat-tempat yang pernah diletakkan penjaga, kononnya untuk nak menjaga rumah, kebun ataupun tanaman ataupun harta lah, masih ada hingga ke hari ini. Jadi saya fikir benda ni akan bagi kita rasa betul-betul percaya dengan gangguan tu sampai kita tak rasa syak pun, sebab ianya datang daripada diri yang betul-betul kita yakin. Macam saya cakap tadi lah, bunyi tu saya dengar 2 kali. Dalam hati saya sahlah, memang benda ni tak puas hati sangat-sangat dengan saya. Memang niatnya nak ganggu saya lah agaknya pada malam tu, sebab saya ni selalu sangat skeptik dan tak percaya pada benda-benda mistik ni kan. Dan kali ni saya bila dah kena macam tu, barulah saya lebih yakin dengan keberadaan makhluk-makhluk alam sebelah ni. Dan ini adalah kisah seram Malaysia yang kedua pada malam ni. Macam mana kisah dia? Okey, sebab KSM masih ada lagi kisah, ada lagi 2 kisah lah. Jadinya kita terus dengan kisah yang seterusnya. Okey, baiklah, sampailah kita ke kisah yang ketiga pada malam ni. Jadinya, harap anda masih lagi stay tune dengan kisah seram Malaysia. Jadinya kita terus dengan kisah yang ketiga. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaflah nak tanyalah, ada tak orang yang daripada Felda Rasah dekat sini ataupun orang daripada orang Sungai Siput dekat sini? Sebab saya ada cerita yang agak pelik dan seram tau sebenarnya. Benda ni first time jadi kat saya. Dalam 2 bulan lepas, saya ni on the way daripada Taiping nak ke Felda Lasah untuk ke rumah ayah saya lah dekat situ. Ada majlis pertunangan adik saya waktu tu. So, setiap kali saya nak ke sana ni, saya akan guna route yang berwarna biru. Nanti saya tengok dekat gambar ni, route yang warna biru tu Okay. Dan saya ni jarang sangat-sangat guna route yang warna silver tu. Jadi, route yang saya guna selalu tu, memang saya dah hafal lah jalannya ceritanya. Dan sebab jalan tu straight je, tak ada belok-belok langsung. Masalahnya mula timbul lepas saya dah lepasi SMK Lasah tu. Dekat route biru tu ada satu kan, SMK Lasah, dekat situ lah. Saya ni bila dah lepas daripada SMK Lasah tu, jadi macam langsung tak dapat nak cam jalan tu. Dan sepatutnya lepas daripada sekolah tu, dalam 10 minit je dah sampai balai polis Lintang. Masalahnya ni, dah dekat 20 minit ni saya jalan-jalan ni, tak sampai-sampai. Dan jalan yang saya lalu tu, langsung saya tak cam. Dengan hutan kat keliling tu lain macam, memang lain macam sungguhlah jalan tu. Dan saya waktu tu dah mulalah rasa pelik. Sebelum saya teruskan jalan ni nak masuk ke tempat yang saya memang langsung tak tahu, saya takut saya sesat lagi dalam tu, saya pun ambil keputusan lah untuk nak berhentikan kereta dekat tepi jalan. Dan lepas tu saya berhentikan, saya pun buka lah map. Bila saya buka map je, baru saya perasan yang saya sekarang ni ada dekat route warna silver tu. Padahal saya ikut route yang warna biru tadi kan. Sekarang ni saya dah ada dekat route silver tu. Padahal daripada route silver tu nak ke route biru dia, ataupun daripada route biru nak ke route silver tu, tak ada satu simpang pun yang boleh menghubungkan route biru dengan route silver tu. Dan masa saya tengok map tu, saya betul-betul dekat area Kampung Batu Lapan. Padahal saya ikut jalan lain. Apa hal pula tiba-tiba saya kat situ pula? Tapi walau macam mana sekalipun, Alhamdulillah lah, lepas pada tu saya selamat sampai dekat lokasi. Ada tak korang yang kat sini alami benda-benda macam ni? Korang ikut jalan ni, tiba-tiba dekat jalan lain. Kalau ada, minta komen lah. Okey, dan ini adalah kisah yang nombor 3 pada malam ni. Okey, tanpa membuang masa, kita terus dengan kisah yang keempat pada malam ni.
Okey, baiklah, sampailah kita ke kisah yang terakhir pada malam ni. Semoga anda masih lagi stay tune dengan kisah-kisah seram yang Abang KSM ceritakan. Baiklah, semoga hari ni dapatlah Abang KSM menghiburkan malam-malam bulan puasa anda ni. Okey, jadinya tanpa membuang masa, kita terus dengan kisah yang terakhir pada malam ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua ni sihat-sihat belaka lah, insya-Allah. Okeylah. Kisah ni adalah cerita yang betul-betul terjadi dan bukan kisah yang makcik reka lah, kata dia. Ni makcik senah, kata dia. Pada tahun 2020 bulan Februari, sebelum PKP lah waktu tu kan. Satu malam tu, anak perempuan makcik bawa cucu makcik yang dah berusia 8 tahun lah macam tu, berjumpa dengan seorang kawannya di sebuah balai polis. Nak ceritakan, kawan anak makcik ni, dia kerja polis lah. Dia memang polis lah. Dia tengah bertugas pada malam tu. Okey, nama cucu makcik ni Isha. Tiba-tiba, anak acik yang bawa anak dia ni pergi ke balai polis tu untuk jumpa kawan dia tu kan. Dapatlah satu call. Ada kerja sikit yang nak kena selesaikan pada waktu tu. Jadinya, kawan dia yang polis tu suruhlah tinggalkan Isha je dekat dia sebab anak makcik keluar kejap je. Tak adalah lama sangat. Lagipun, kawan anak makcik ni pun memang sukakan budak-budak. Nak budak si Isha tu. Memang comel sangat. Memang dia suka sangat lah. Jadinya, bila mama si Isha ni dah keluar, si Isha tu pun duduklah tunggu dekat cushion dalam bilik balai polis tu. Sambil waktu tu si Isha ni main-main game dekat handphone tu lah. Iyalah, biasalah budak-budak zaman sekarang kan. Dan waktu tengah si Isha ni leka main game tu, kawan anak makcik ni duk perhatikan je lah si Isha ni. Ish, budak ni seronok betul. Kumpul dengan siapa dia ni kan? Sambil duk dia ni buat kerja dekat komputer tu lah, sambil-sambil mata dia ni duk perhati je tengok cucu makcik tu. Dan telinga ni duk dengar je apa yang si Isha sembangkan tu. Dan kawan anak makcik ni pun tengoklah jam dekat tangan dia tu. Dah pukul 11 malam. Isha, jom ikut uncle jom. Kita main kat luar kejap nak tak? Dan Isha ni pun ikutlah dia keluar. Uncle, seronok tau Isha main game tadi. Kawan uncle tu baik lah. Dia pandai main game. Sukalah Isha main game dengan dia. Dan bila dengar macam ni kan, teruslah kawan anak makcik ni jadi pelik. Tapi dia layankan jugalah. Yelah kan, si Isha tu kan berbudak lagi. Baru umur 8 tahun. Kemudian diorang pun masuklah semula ke dalam balai polis tu. Dan dekat dinding tu, bila kita masuk je, kita nampak ada satu dinding. Dekat dinding tu adalah gambar carta-carta pegawai-pegawai yang ada dekat dinding tu kan. Dan si Isha ni tak semena-mena tunjuk dekat satu gambar tu. Uncle. Ni lah uncle ni yang tadi main game dengan Isha ni. Ish, Isha ni betul ke ni Isha? Isha salah orang kot. Betul lah uncle. Uncle ni lah. Uncle tahu tak, terror tahu uncle ni main game. Tapi mana uncle ni uncle? Tadi dia ada kat kursi dalam bilik uncle ni. Bila si Isha macam tu, sudah kan. Sebenarnya malam tu tak ada sesiapa pun dekat balai. Yang ada bertugas pada malam tu cuma dia seorang je. Dan bila cucu makcik ni dah beria-ria sangat tunjuk pada gambar tu sebenarnya adalah gambar seorang pegawai polis yang baru je meninggal dunia. Dan itulah kata kawan anak makcik ni bila anak makcik bertanya, "Lah, kenapa korang duduk tunggu kat luar ni? Kenapa tak tunggu dalam ofis je?" Last, diorang ni duduk bersembang dekat luar je lah. Dan bila tak lama kemudian, ada pegawai polis yang lain ni balik daripada tugasan meronda tu, barulah anak dengan cucu makcik ni beransur balik. Dan sesungguhnya Allah Maha Suci. Dia jugalah yang Maha mengetahui apalah yang si Isha nampak pada malam tu. Dan dengan ini, berakhirlah kisah seram Malaysia pada malam ni. Semoga anda terhibur dengan kisah yang KSM sampaikan. Sebarang tersasul kata, terkasar bahasa, minta ampun, minta maaf lah. Di bulan-bulan yang baik, hari yang baik ni kan, minta maaf, minta ampun sangat-sangat daripada anda semua. Baiklah. Sebelum kita akhiri kisah seram Malaysia pada kali ini, semua kisah-kisah yang saya ceritakan dekat sini pada hari ini anda anggaplah sebagai satu hiburan sahaja. Janganlah terlampau taksub ataupun terikut-ikut ya. Sebarang komen, like dan share daripada anda semua amat-amatlah dihargai. Terima kasih pada yang dah sudi subscribe di channel Kisah Seram Malaysia ni. Dan yang masih belum tu, bantulah saya dengan menekan butang subscribe, like dan sharekan video ini kepada kawan-kawan anda
anda. Sokongan daripada anda semua adalah ibarat satu pembakar semangat buat saya untuk terus berkarya agar saya terus berusaha untuk membuat banyak video-video yang baik, yang menarik dan berkualiti untuk anda semua tonton, insya-Allah. Jadinya yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Dan saya akhiri kisah seram Malaysia pada kali ini dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much for your support. See you next video. Take care guys and God bless you.